Okey, seterusnya yang ke-9, contoh perancangan dalam Islam. Jadi dari segi sejarah ada banyak contoh. Jadi di sini saya ambil satu contoh, iaitu ketika zaman Nabi SAW. Ya. Ketika zaman Nabi SAW, kita ada dua era, iaitu era Mekah dan Madinah. Ya. Jadi yang warna biru ni adalah ketika di Mekah, dan yang warna hijau ini adalah ketika di Madinah. Ya. Jadi kita tengok yang pertama ketika berada di Mekah, okey, apakah perancangan Nabi Muhammad SAW ambil, ya. Yang pertama kita boleh lihat dari usaha dakwah Nabi SAW sendiri, ada dua kategori, iaitu sulit dan terang-terangan. Sulit ketika mana selepas Nabi SAW dilantik menjadi pesuruh Allah, menjadi Nabi, maka ketika itu masyarakat Arab Jahiliah masih lagi taksub, ya, dengan penyembahan berhala. Maka sudah tentulah, ya, Nabi SAW perlu mengambil langkah berjaga-jaga, yang memandangkan Islam masih lagi baru ketika itu. Maka sudah tentulah untuk meyakinkan masyarakat Arab ketika itu amat sukar, ya. Jadi Nabi SAW mengambil pendekatan menyebarkan dakwah Islam kepada isteri Nabi SAW, Siti Khadijah dahulu, ya. Dan kemudian disuli dengan sahabat lain yang terdekat dengan Nabi SAW, ya, dengan menjadikan rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam sebagai pusat, ya, penyebaran dakwah ketika itu. Seterusnya kita melihat pula dari sudut perancangan Nabi SAW ketika hijrah, ya, ke Yathrib, dan seterusnya selepas itu dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi perancangan Nabi ke Yathrib itu sebenarnya dilakukan dengan teliti, ya. Ia bukan dilakukan dengan spontan sahaja, ya. Jadi kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW pergi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, yang merupakan sahabat Nabi yang paling dipercayai. Kemudian Nabi SAW mengatur bagaimana untuk keluar dari rumah baginda sendiri dengan menggantikan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat baginda, ya. Kemudian bagaimana ketika bersembunyi di Gua Sur, ya, Sayyidina Asma, ya, yang menghantar makanan kepada Nabi SAW dan juga bapanya, ya, dan ia tidak diketahui oleh siapa pun, ya. Jadi itu semua dirancang dengan baik oleh Nabi SAW, ya. Okey, seterusnya kita boleh lihat ketika berada di Madinah pula, ya. Antara tindakan awal yang Nabi SAW lakukan ialah dengan mempersaudarakan puak Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Kerana mereka masih lagi baru, ya, baru dalam proses kenal-mengenalan, dan perlu dan masyarakat Islam ketika itu perlu menjadi satu masyarakat yang bersatu padu. Jadi dan tindakan mempersaudarakan ini adalah satu tindakan yang bijak, ya, oleh Nabi SAW. Seterusnya menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, ilmu dan politik. Sebab ketika itu tidak ada seperti masa sekarang lah, ya, ada dewan dan sebagainya. Maka masjid itu dah dijadikan sebagai pusat ibadah, ya, untuk salat Jumaat, ya, kemudian untuk bertalaki, ya, menyebarkan ilmu, membuat halaqah, dan juga menyusun atur, ya, sebarang tindakan dalam negara, ya, syura dan sebagainya. Dan kemudian tidak lama selepas itu Piagam Madinah diperkenalkan, ya, bagi menjaga kepentingan masyarakat Islam dan juga bukan Islam, ya, termasuk Yahudi ketika itu. Dan pada ketika ini jugalah, ya, ketika berlaku di Madinah dan selepas kerajaan Islam berjaya ditubuhkan, maka hukum dan peraturan Islam dilaksanakan, ya, seperti hudud, kisah dan sebagainya, ya. Sebab ketika itu kerajaan sudah ditubuhkan, maka sudah pastilah perlu ada peraturan undang-undang, ya, untuk menyusun atur, ya, politik dalam negara. Dan terakhir sekali sebagai kesimpulannya, perancangan merupakan elemen utama dalam pengurusan, ya. Tanpa perancangan sudah tentulah apa juga urusan yang kita tentukan tidak dapat dijalankan dengan baik, ya. Dan sekiranya kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal, ya. Sebab itulah perancangan itu perlu baik, ya. So kita boleh tengok
quotation di sini, an hour of planning can save you 10 hours of doing. Ya, sebab tanpa perancangan kita akan terus mencari-cari jalan yang baik, ya, bagaimana nak menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi kalau kita rancang terlebih dahulu, sudah pasti jangka masa diambil untuk menyelesaikan suatu masalah itu ataupun untuk menjalankan suatu misi atau visi itu dapat disingkatkan, ya. Plans are nothing, planning is everything. Jadi rancangan itu tak ada apa-apa pun. Jadi perancangan itu merupakan asas kepada semua perkara. Ya. Okey, so kalau kita contohnya kita ada rancangan itu A, B dan C, tapi perancangan tak ada, kan? Maka tidak ada gunanya, ya. Jadi sekian itu saja untuk topik perancangan kali ini. Sekian, terima kasih.